Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita buat kali yang ke-10 dalam kuliah yang ke-10. Masih dalam modul 1 penyebaran program TS25. Baiklah tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat kuliah yang ke-10 ini, tajuknya ialah Coaching and Mentoring. Coaching and Mentoring hari ini menjadi wadah yang paling penting sekali untuk kita membangunkan kapasiti guru-guru kita di sekolah. Ingat, kita tak mau lagi arah dan suruh sahaja. Kita kena bimbing. Bimbing melalui apa? Coaching and Mentoring. Jadi untuk kuliah yang ke-10 ini, saya akan bicarakan soal prinsip asas dan kemahiran asas coaching. Apakah asas-asas yang harus ada dalam diri seorang pengetua sebagai coach? Kita berdiri sebagai coach. Okay? Berbeza dengan kita berdiri sebagai pengetua. So, ada ketikanya kita kena buang topi pengetua, kita akan jadi coach. Dan wajahnya, wataknya, caranya berbeza sama sekali apabila kita pegang topi pengetua. Baik. Langkah yang pertama, kita faham dulu apa itu coaching. Okay. Coaching adalah satu proses coach membantu individu atau coachee untuk mempertingkatkan prestasi mereka sendiri. Jadi kita ni mencungkil idea. Kita bangunkan coachee kita. Bukan kita beri idea. Bukan kita beri saranan. Sebaliknya kita mencungkil idea-idea daripada coachee kita. Okay, baik. Coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimumkan prestasi mereka sendiri. Ia adalah mengenai usaha membantu mereka untuk belajar dan bukannya mengajar mereka. Keyword yang di bawah sangat penting, sangat mahal. Membantu mereka untuk belajar, bukan mengajar mereka. Kalau mengajar mereka dah mentor. Itu dah jadi mentor. Tapi kita nak coach, kita nak bangunkan mereka. Kita nak membelajarkan mereka, bukan nak mengajar mereka. Jadi kena faham betul-betul istilah konsep coaching ini. Baik. So ada sedikit perbezaan antara coaching and mentoring. Coaching sebagai satu keadaan yang mana coach berpasangan dengan coachee dalam satu proses yang mencabar minda dan kredibiliti yang memberi inspirasi kepada coachee untuk memaksimumkan potensi pribadi dan profesional mereka. Artinya kita cabar idea, cabar minda mereka. Kita bantu mereka, kita cungkilkan idea-idea daripada mereka. Ingat, bukan kita yang beri idea, tetapi coachee kita yang beri idea. Tugas kita tanya, cungkil, tanya, cungkil, sehingga dia sedar, oh, dalam diri dia itu ada idea-idea yang mahal nilainya. Jadi coaching ialah proses coachee yang memberikan saranan, idea, cadangan sendiri berdasarkan kepada proses cungkilan dan cabaran minda yang diberikan oleh coach. Kita mencabar minda, kita mencungkilkannya. Jadi dalam coaching ini, coach banyak bertanya, kita banyak bertanya. Coachee memberikan jawapan, memberikan idea. Berbeza dengan mentor. Mentoring ialah satu proses menurunkan pengalaman dan pengetahuan luas dari seorang mentor kepada mentinya. Jadi kita pakai pula topi sebagai mentor. Bila pengetua pakai topi sebagai mentor, dia adalah orang yang berilmu. Dia adalah orang yang berpengalaman. Dia adalah orang yang hebat yang harus diikuti oleh mentinya. Dia menurunkan ilmu. Dia menurunkan pengalaman, dia menurunkan kemahiran kepada mentinya supaya menti itu ikut dia. Itu mentor. Jadi mentor memberikan sokongan, memberikan saranan, memberikan idea, cadangan kepada mentinya. Mentor dari kita kepada menti. Coaching dari coach, dari coachee kepada coach. Dia terbalik, ya. Jadi mentor banyak memberi, menti mengikutinya.
Kalau coaching banyak bertanya, coachee memberikan idea. Dua keadaan yang terbalik. Namun begitu, apabila kita laksanakan coaching and mentoring, kita boleh adaptasikan kedua-duanya. Bila masa kita nak coaching, bila masa kita nak mentoring. So, kita akan pakai dua topi itu bergilir-gilir itu nanti. Ya. Tak boleh serentak, tapi dia kena bergilir-gilir. Baik. Apa beza coaching, mentoring, counseling? Saya lanjutkan lagi. Kalau coaching, bertanyakan soalan. So, membantu orang lain untuk selesaikan masalah mereka sendiri. Kalau mentoring, memberi nasihat, memberikan panduan. Kalau counseling, memberitahu seseorang apa yang perlu dibuat, apa yang patut dibuat, memberi cadangan, menyelesaikan masalah seseorang. So, asking, mentoring, telling. Itu antara konsep yang kita kena faham. Jadi hari ini kita letak dudukkan diri kita di coaching itu. Banyakkan diri kita di coaching. Jangan banyakkan di mentoring. Sebab apa? Sebab kita nak cungkil idea baru. Kita nak lihat kebukaran idea, kehebatan idea daripada guru-guru kita yang menjadi coachee kita itu nanti. Baik. Jadi sebelum kita laksanakan sesi coaching, kita kena faham dulu prinsip coaching and mentoring. Kerana ada prinsip. Saya ringkaskan kepada perkataan TORE, T-O-R-E. Ini prinsip. Nak kaitkan prinsip coaching, apa dia? TORE. Apa dia TORE itu? T yang pertama ialah trust, kepercayaan. Mesti bina situasi saling percaya antara coach dengan coachee. Baru boleh buat sesi coaching. Kalau coach tak percaya kepada coachee, coachee tak percaya kepada coach, bagaimana nak laksanakan sesi coaching? Itu yang pertama. Saling percaya. Yang kedua, open mind. Berfikiran terbuka. Keterbukaan dua hala. Saling boleh terima dan beri. Bila dah percaya, fikiran kita mesti terbuka. Kita boleh beri, kita boleh terima. Dia boleh beri, dia boleh terima. Jangan kita boleh beri tapi tak boleh terima idea dia. Dia pun sama, jangan dia boleh beri tak boleh terima idea kita. Maka tak berlakulah sesi coaching and mentoring. Kemudian R adalah rapport, membina hubungan baik. Iaitu saling hormati, saling percaya, jelekit untuk berkongsian bersama. Rapport ini sangat penting sebagai langkah permulaan supaya dia percaya kepada kita, supaya dia faham kita dan kita faham dia. Yakin pada dia. Yakin kepada kita. Sebab itulah kita kena bina dulu hubungan baik, rapport ini. Tak boleh kita terus terjah dan sebagainya. Akhirnya adalah explore, penerokaan. Bila dah ada T-O dan R, barulah kita boleh explore. Iaitu teroka, bersedia untuk meneroka kelemahan, kekuatan dan idea untuk mengatasi isu yang dibincangkan bersama. Kalau tak ada T-O-R, E tak boleh wujud. Jadi kena ada T-O-R dulu, barulah ada E. Maka lengkaplah TORE itu sebagai prinsip asas untuk kita laksanakan coaching and mentoring. Baik tuan-tuan, saya sambung pula kepada kemahiran asas coaching. Apakah kemahiran asas yang perlu ada untuk laksanakan coaching? So, ada 6 semua, iaitu kemahiran membina hubungan profesional, rapport tadi. Kemudian kemahiran mendengar, kemahiran menyoal, kemahiran memerhati, kemahiran memberi maklum balas, juga kemahiran menetapkan matlamat. Ini yang sangat penting. Kemahiran ini perlu dikuasai supaya kita boleh laksanakan coaching and mentoring dengan jayanya. Ingatlah ada 6 semua. Baik. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran membina hubungan, rapport. Mengapa penting rapport ini? Sangat penting. Kalau tak ada rapport, tak boleh buat coaching and mentoring. Apakah yang pertama? Apakah kemahirannya? Ialah langkah permulaan untuk meningkatkan komunikasi. A starting point untuk memulakan komunikasi, meningkatkan komunikasi melalui rapport. Okay, ya? Yang kedua, membina rasa percaya dan saling memahami antara coach dengan coachee.
rasa percaya, saling memahami. Yang ketiga, meningkatkan rasa hormat dan yakin untuk berkomunikasi. Mengajukan soalan kepada coach untuk coach memberikan jawapan. Dia hormat kita, kita hormat ke dia. Dia yakin kita, kita yakin ke dia. Itu pentingnya rapport tu. Kemudian mewujudkan keselesaan untuk melaksanakan sesi coaching and mentoring. Fokus kepada isu yang dibincangkan bagi mendapatkan keputusan yang mapan, lahir dari idea ikhlas dan bernas coaching. Untuk lahirkan idea ikhlas dan bernas, mesti ada suasana yang selesa. Suasana yang selesa datangnya daripada rapport yang baik. Ini asas yang perlu ada apabila kita bicarakan soal coaching and mentoring. Kemahiran asas. Yang kedua, kemahiran asas yang kedua ialah kemahiran mendengar. Lebih banyak mendengar. Okey? Maka apakah skill-skill yang kita kena ada dalam kemahiran mendengar ini? Ada 10 semuanya. Apa yang pertama? Mendengar apa yang tersirat dan tersurat. Mendengar dengan telinga dan hati. Tak boleh dengan selapis. Kita kena dengar betul-betul dengan hati dan dengan telinga dan juga dengan hati. Jangan mencelah waktu kita mendengar. Jangan sekat idea dia. Kita dengar. Kemudian jangan memberikan nasihat sebab kita masih mendengar. Jangan berkongsi cerita anda sendiri. Memberikan sepenuhnya perhatian semasa mendengar. Kita dengar dengan hati saya sebut tadi. Dengar dengan telinga. Di samping kita perhatikan gerak-geri dia. Kita perhatikan bahasa tubuh dan sebagainya. Tapi dalam keadaan mendengar, fokus. Jangan membuat penilaian. Judgment, jangan buat pengadilan. Apa yang kita dengar itu. Kemudian, jangan bertanya soalan kecuali memberikan jawapan yang ringkas. Jangan kita tanya lagi soalan sebab kita dengar. Yang ke-8, mengambil nota ringkas jika perlu. Jika tak mengganggu situasi, tak perlu catat. Kita dengar sahaja. Sambil mengangguk, sambil memberi respon. Kemudian, menjelaskan maksud mereka dengan membuat prafrasa pada masa yang sesuai. Kemudian akhir sekali membuat ringkasan lah, catatan. Ini kalau kita terlupa dan sebagainya. Ya. Sambil mendengar, boleh sambil-sambil mencatat. Tapi banyak fokus mendengar. Jangan koci perasan kita banyak menulis, tapi tak dengar. Itu bahaya. Yang penting kita mendengar. Hanya catat isi-isi penting. Kukuk kita terlupa nanti. Itu kemahiran yang kedua. Kemahiran yang ketiga adalah kemahiran menyoal. Lepas dengar, kita kena soal. Ataupun di samping dengar, kita soal. Akan berlaku soal jawab di situ. Maka apakah kemahiran yang perlu kita ada untuk menyoal? Pertama, soalan berasaskan pengalaman yang sebenar. Jangan buat theoretical. Jangan buat andaian. Jangan buat hipotesis. Dia mesti based on reality. Yang kedua, menggunakan perkataan yang objektif tanpa membuat penilaian. Yang ketiga, bersedia untuk membuat susulan pada soalan asal. Yang keempat, mengekalkan intonasi suara kita. Jangan tinggi terkejut nanti. Jangan slow sangat sampai tak dengar. Neutral. Intonasi yang neutral. Yang kelima, menggunakan kemahiran mendengar secara aktif. Seperti mengangguk, melihat gerak-geri tubuh, bahasa tubuh mereka. Okey? Dan lain-lain lagi. Elak daripada memberikan nasihat. Jangan mulakan diskusi sehingga semua itu membuat selesai secara rasmi. Ini adalah peraturan-peraturan yang harus kita faham ketika kita menyoal. Baik, kemahiran pemerhatian ini yang keempat. Kita selain daripada mendengar soal, kita kena buat pemerhatian. Tiga-tiganya berlangsung pada masa yang sama. Kita tak boleh statement begitu ya. Tiga-tiganya berlangsung pada masa yang sama. So, kemahiran pemerhatian pula, coach mesti cekap memerhatikan keadaan emosi, fizikal dan sosial coaching. Pemerhatian terhadap tutur kata, bahasa badan, mimik muka dan lain-lain. Semuanya itu memberi makna kepada kita semua. Supaya komunikasi berlaku dalam suasana yang selesa. Kalau nampak keadaan tak selesa, rimas, ragu-ragu, kita boleh berhentikan. Ataupun dah stop idea, ataupun dah suasana yang tertekan dan sebagainya, kita boleh stop. Itu suasana coaching. Kita kena faham betul-betul yang itu ya.
Kemudian coach memerhatikan petunjuk dalam sesi coaching untuk bawa coach dan pasti fokus masalah. Punchline. Apa yang diberikan oleh coach itu, cari punchline-nya untuk kita buka lagi ideanya. Ingat ya, punchline. Kemudian wujudkan suasana selesa, santai dan bersedia. Selesa, santai, bersedia. Tamatkan sesi coaching jika keadaan tidak selesa atau tergesa-gesa. Kalau tak mengizinkan suasana selesa, tegang dan sebagainya, sakit perut ke apa dan lainnya, kita akan stop sesi coaching di situ. Teruskan lain kali. Okey ya. Yang kelima, kemahiran memberikan maklum balas. Ini juga penting. Jadi, galakkan coach kemukakan idea option, bukan coach yang beri idea. Prinsip asasnya dalam coaching ini, galakkan coach beri idea. Teroka idea, cungkil idea. Bukan kita yang beri idea. Sebab itu kemahiran menyoal itu sangat penting untuk mencungkil idea-idea. Bantu coach untuk mengemukakan option idea terbaik dan perkukuhkannya. Tetapi idea mestilah datang daripada coach. Dan yang paling penting, elakkan membuat kritikan atau penilaian atau judgement daripada coach. Tak benarkan sama sekali. Jangan sekali-kali kita kritik, kita pelekehkan idea yang diberikan oleh coach kita. Kita sambut hargainya dan tangkap punchline-nya, kita keluarkan lagi soalan untuk dia buka lagi idea-idea dia. Tangkap punchline, tanya lagi supaya coach kita menjana idea-idea yang lebih banyak. Itulah dia coaching. Bukan kita yang memberikan idea. Okey? Jadi saya harap semua orang faham tentang situasi coaching and mentoring yang berlaku di sekolah, yang seharusnya dibudayakan di sekolah. So, pengetua, guru besar, laksanakanlah sesi coaching and mentoring itu dalam kerangka cascading. Daripada PGB kepada SLT, dari SLT kepada MLT, MLT kepada guru-guru di bawahnya. Cascadekannya supaya dia menjadi budaya. InsyaAllah, coaching mentoring akan menjadi budaya di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.